Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk meneruskan ibadah, mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah kelapangan antara maghrib dan isya ini saya mengambil masa untuk menggantikan kuliah, yang mana kuliah faraid kalau ikut jadual jatuh pada hari Rabu lepas, tapi disebabkan saya ada kursus di Ildas selama 3 hari, jadi saya tunda kepada malam ini. InsyaAllah kebetulan malam ni tidak ada kuliah, kekosongan. Jadi insyaAllah dalam bab faraid ini satu ilmu yang cukup besar, satu ilmu yang cukup sensitif di kalangan masyarakat Melayu. Biasa kita dengar kubur belum hilang merah lagi, kubur masih merah, dah bercerita tentang harta pusaka. Ini biasa kita dengar di kalangan masyarakat kita. Tapi dari sudut agama, dari sudut Islam, ianya cukup penting, cukup diambil berat. Seboleh-boleh harus diselesaikan secepat yang mungkin. Sebab boleh jadi waris yang mendapat harta pusaka meninggal sehari selepas kematian arwah saudara ataupun ayah ataupun anak dia. Yang sepatutnya dia dah dapat, yang sepatutnya dah dibahagikan kepada beliau, kepada dia, tetapi dia meninggal dunia. Banyak berlaku suami isteri, kebanyakan kebiasaannya. Suami meninggal dunia, selang seminggu, 2 minggu isteri meninggal dunia. Banyak berlaku. Di kalangan kenalan saya, orang kampung saya pun ada macam tu. Sebulan, 2 bulan selang meninggal pasangan. Jadi kalau tak diselesaikan sesegera yang boleh, maka akan berlaku pertindanan pembahagian harta pusaka. Ya, sepatutnya dapat tapi belum diserahkan, belum dibahagikan, dan perlu pula dibahagikan harta si mati yang kedua ni pula. Sedangkan harta dia termasuk dengan harta yang dapat daripada si mati yang pertama tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat Al-Quran.
Bukan kata-kata saya, bukan kata-kata para ulama, bukan kata-kata sesiapa, tetapi ayat Al-Quran, kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawasanya setiap orang, lelaki ataupun perempuan, nanti kita akan, yang lepas kita dah bahaskan, syaratnya kena 3. Mestilah di kalangan orang Islam, tidak membunuh. Dan satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, tidak murtad. Di kalangan orang Islam, kemudian tidak membunuh, syarat untuk mendapatkan harta pusaka. Satu lagi, dengan niat membunuh. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka, kata Allah. Orang-orang perempuan juga ada bahagian pusaka. Sama ada sedikit atau banyak, itu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata dalam hukum pembahagian harta pusaka ini tidak boleh tidak. Bahasa penceramah biasa. Tidak boleh tidak. Sedap bahasanya. Hakikatnya apa? Wajib, mesti. Tidak boleh tidak maknanya mesti, wajib. Kena ikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam urusan pembahagian harta pusaka. Apa kata Nabi SAW? Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil faridah la yajidani may yaqdi biha. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia yang akan digenggam, yakni diwafatkan oleh Allah, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, yakni dicabut, dan nanti akan timbul fitnah-fitnah, sehingga nanti akan tiba masanya apabila 2 orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara keduanya. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini Nabi menyuruh supaya umatnya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita lihat, alhamdulillah, sekolah-sekolah agama banyak. Boleh dikatakan setiap daerah ada sekolah agama. Dan anak-anak kita alhamdulillah boleh baca Al-Quran, boleh mengenal huruf Arab, boleh mendengar alif bata, boleh membaca Al-Quran. Ia termasuk dalam tuntutan suruhan Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia. Kita jumpa di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kebanyakan alhamdulillah semua boleh baca Quran. Walaupun merangkak-rangkak, tersangkut-sangkut, tapi dia kenal. Ini huruf alif, ini huruf ba, ini bunyinya ba, ini bunyinya bi, ini bunyinya ta, ini panjang, ini pendek. Maknanya dia tahu. Lancar tak lancar bergantung pada kelaziman dia membaca. Kalau hari-hari dia baca, insya-Allah lancar. Hari-hari dia baca, insya-Allah laju, tak sangkut-sangkut. Tapi maknanya apa? Dia tahu. Dia kenal. Ini huruf alif, huruf ba, bunyinya ba, bunyinya bu, ta dan sebagainya. Tapi faraid, cuba tuan-tuan tanya dengan kawan-kawan tuan-tuan, sahabat-sahabat tuan-tuan, kalau aku mati, anak aku ada 3 orang, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Aku ada ayah, aku ada mak, aku ada adik-beradik lelaki, aku ada adik-beradik perempuan. Berapa dia orang akan dapat? Rasa-rasa kawan tu boleh jawab tak? Sedangkan suruhan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan tu sama macam Al-Quran. Tetapi disebabkan orang pandang ringan, orang pandang ilmu faraid ini adalah satu ilmu yang sensitif di kalangan masyarakat kita. Sebut tentang pusaka, sebut tentang faraid, gila harta. Sebut tentang pusaka, sebut tentang faraid, kau memang suka mak mati, kau memang suka ayah mati, sebab kau nak harta. Hakikatnya inilah suruhan Allah dan juga suruhan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah-fitnah. Supaya apa? Tidak berlaku pertelagahan, pergaduhan, perselisihan. Bila mana? Bila tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah ini. Kita berada di Malaysia, alhamdulillah. Jabatan Agama Islam di setiap negeri ini kuat. Ada bahagian unit yang menguruskan bahagian faraid. Bahkan dalam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, ada satu badan yang menguruskan harta ataupun macam konsultan, tapi ini percuma sebab di bawah kerajaan.
Kalau kita jumpa dengan syarikat-syarikat swasta, kita kena bayar fee, kita kena bayar yuran ataupun charge RM2,000, RM3,000. Untuk apa? Dia menyelesaikan pembahagian harta pusaka. Sebab dia ada cop ataupun sijil yang diiktiraf sebagai berautoriti, yang boleh diterima pakai oleh mahkamah syariah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, dekat Pejabat Agama Islam daerah Kelang juga ada satu bahagian unit yang khas untuk pembagian harta pusaka. Jadi boleh tanya sekiranya ada masalah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, puan-puan, kita tahu kalau kita mati, berapa anak kita dapat, berapa adik-beradik kita dapat, berapa ayah kita dapat, berapa mak kita dapat. Sekurang-kurangnya itu cukuplah. Supaya apa? Supaya kita dapat tulis, kita dapat buat catatan, dan kita maklumkan pada pasangan kita ataupun anak kita yang kita rasa boleh dipercayai, ini nanti kalau ayah mati ikut pembahagian harta pusaka berdasarkan faraid. Ini je. Tengok Alung dapat berapa, Angah dapat berapa, Alang dapat berapa, Ucu dapat berapa, Atuk nanti kalau atuk masih hidup, kalau ayah dah mati, atuk masih hidup, atuk dapat berapa, nenek dapat berapa. Bagi tahu siap-siap tu sekurang-kurangnya. Supaya apa? Kita tak nak berlaku perselisihan, pergaduhan waris kita, anak-anak kita bila kita dah tak ada. Kita dah tak ada, mereka berebut harta. Mereka tak tahu berapa bahagian masing-masing, masing-masing nak banyak. Ini tidak adil, kata kakak sulung. Adik yang bongsu lelaki ni dapat lagi banyak daripada akak. Engkau ni apa sumbangan kau dengan mak abah? Aku tiap bulan bagi duit dekat mak abah, sebulan RM1,000 contoh. Bertahun-tahun aku bagi duit, tapi kenapa bahagian aku lagi sikit daripada engkau? Ini masalah yang sering sangat berlaku di kalangan masyarakat. Tak tahu yang mana wajib, yang mana fardu, yang mana mesti. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab faraid ini bukan bab yang kecil, bukan bab pilihan. Tak apalah, ikutlah. Alung nak buat bagi sama rata pun tak apa, kami semua setuju. Tak. Ini bukan pilihan, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Kalau berlaku juga nak buat pembahagian harta pusaka secara sama rata, boleh dengan syarat. Ada beberapa syarat, antaranya yang pertama, mesti setiap waris tahu bahagian dia masing-masing. Maknanya apa? Kena buat pembahagian harta pusaka melalui kaedah faraid terlebih dahulu. Alung berapa, Angah berapa, dia kena tahu dulu berapa bahagian dia. Kemudian kalau dia rasa, ya kesian dengan kakak aku ni, dahlah susah, anak ramai, tak apalah kak, kami dah bincang adik-beradik, adik-adik yang lain dah bincang, bahagian akak kami bagi sedikit bahagian kami kepada akak. Supaya apa? Supaya kita semua dapat sama rata. Boleh tak boleh? Boleh. Dengan syarat dia kena tahu dulu berapa bahagian masing-masing setiap waris. Supaya apa? Supaya tak nak timbul rasa menyesal di kemudian hari. Kau dapat berapa? Aku dapat 1 juta. Sama rata, Kenapa kau dapat 1 juta? Kalau kau bagi ikut faraid kau dapat 2 juta tau. Ya ke? Dia tak tahu. Menyesal aku bagi sama rata. Dan syarat kedua, mestilah dengan rela hati, bukan paksaan. Paksaan ini tak semestinya kena hulu pisau kat leher. Kau kena bagi bahagian kau kat aku, bagi kita sama rata. Acu pistol kat kepala tak. Paksaan dari sudut psikologi, sindir juga termasuk dalam paksaan. Kau tak kesian kakak-kakak ni, pujuk. Jadi adik ni terpaksa bagi untuk menjaga hati kakak ni tadi. Mesti syaratnya, yang pertama dia kena tahu bahagian dia berapa, yang kedua dia bagi dengan rela hati. Angah nak bagi sama rata terpulang, Alang nak bagi sama rata terpulang, Alung tak nak. Boleh tak? Boleh. Alung ambil bahagian Alung, okey tak apa. Angah dengan Alang dengan Ucu yang perempuan ni tak apa. Angah, Alang dengan Ucu bagi sama rata. Bahagian Angah, bahagian Alang bagi sikit dekat Ucu, supaya tiga-tiga ni bagi sama rata, sama-sama banyak. Yang Alung ambil bahagian dia. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia tak rela. Dia tak redha. Bukan dengan sebab kerelaan dia. Dia tak nak bagi. Itu hak dia.
Tapi kalau nak bagi juga tak ada masalah. Cuma syaratnya kenalah dua tadi. Kena tahu bahagian dia berapa, dan juga yang kedua dengan rela hati. Kebanyakan masalah yang berlaku di kalangan masyarakat kita tak pun dibahagikan secara faraid, tetapi dah dibahagi siap-siap sama rata. Ini banyak berlaku. Dia tak tahu dia dah ambil hak orang lain tanpa dia sedar. Dapat pula ke anak-anak cucu-cucu dia pula. Harta pusaka ni jangan main-main tuan-tuan. Kita nak ambil harta pusaka ni bukan untuk diri kita sahaja. Kalau harta tu kekal, kita tak jual, dia akan sampai ke bawah. Kalau kita dah ambil benda yang salah, kita ambil hak orang lain, anak, cucu, cicit, keturunan kita pun sama. Jadi hati-hati. Kena tahu betul-betul sumber daripada mana, ikut pembahagian ke tidak, kena cek balik. Sambung malam ini dalam bab yang ke-9, iaitu terdinding, tertegah ataupun terhalang, iaitu bab hijab. Kita dah masuk sebelum ni dari sudut definisi ataupun ta'rif. Yang dikatakan hijab apa dia? Dari segi bahasa ialah tertegah, terdinding. Pada istilah pula ialah menegah waris daripada mendapat harta pusaka di atas sebab-sebab yang tertentu. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ketiga, ayat 83, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhadang daripada Tuhan mereka. Dalam bab hijab, apa yang kita kena faham, bab ini cukup penting. Bab yang paling penting dalam semua bab dalam ilmu faraid. Barang siapa yang tidak berjaya di dalam mempelajari bab ini dengan sebenar-benarnya, maka diharamkan baginya memberi fatwa dalam ilmu faraid. Berkata seorang ulama tentang betapa pentingnya bab hijab ini. Bab ashabul furud kita dah bincang. Siapa yang fardu di kalangan lelaki? Ada 15 orang. Siapa yang fardu di kalangan perempuan? Ada 10 orang. Siapa yang berhak untuk mendapat? Jadi 15 lelaki, 10 perempuan. Terkumpul semuanya. Kita ada waris lelaki 15, kita ada waris perempuan 10. Antara 15 tu ayah, atuk sampai ke atas, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu, pakcik pula sebapa, pakcik pula seibu sebapa dengan ayah kita, isteri kita, anak saudara kita pula. Semua tu ada 15 di kalangan lelaki yang berhak mendapat harta pusaka, dan ada 10 perempuan yang berhak mendapat harta pusaka. Berhak, layak tak? Belum tentu. Menentukan layak ataupun tidak dengan bab ini, bab hijab ini. Sebab tu kata ulama, barang siapa yang tidak berjaya menguasai dalam mempelajari bab ini, bab hijab ini dengan sebenar-benarnya, maka diharamkan baginya memberi fatwa dalam ilmu faraid. Berkumpul 15, 10, 25 orang di kalangan lelaki dan juga perempuan. Hanya 5 sahaja yang layak dapat harta pusaka. Semua cukup ni, waris semua ada 25. Yang dapat 5 orang saja. Yang pertama siapa dia? Ayah. Yang kedua ibu. Yang ketiga anak lelaki. Yang keempat anak perempuan. Yang kelima pasangan. Kalau yang meninggal lelaki, isteri dia dapat. Kalau yang meninggal perempuan, suami dia yang dapat. 5 je yang layak di kalangan 25 yang berhak tadi. Ashabul furud, ashabul asabah, orang yang berhak mendapat fardu 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, itu yang ashabul furud. Tapi asabah siapa? Anak lelaki, saudara lelaki, pakcik, ayah termasuk juga asabah. Walaupun ada ashabul furud di kalangan ayah 1/6, tetapi ada kala dia dapat asabah juga. Jadi bab ini yang menentukan siapa yang layak di kalangan yang berhak.
Kita dah sentuh yang lepas, hijab terbahagi kepada dua, iaitu hijab yang bersebab dan juga hijab kendiri ataupun hijab kediri. Hijab bersebab ialah halangan daripada menerima pusaka atas sebab-sebab yang ditetapkan oleh syarak, sebagaimana berikut. Seperti yang pertama, pembunuhan. Jika seseorang waris telah membunuh pewarisnya, maka waris tersebut terhalang daripada menerima pusaka si mati yang dibunuhnya itu. 3 perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Yang pertama, dengan sebab membunuh. Yang kedua, dengan sebab murtad, berlainan agama. Yang ketiga, hamba. Membunuh sama ada sengaja atau tak sengaja, terhalang. Contoh yang tak sengaja, seperti saya selalu sebut sebelum ni, dia gali lubang nak buat pintu ke, nak buat pagar ke depan rumah dia. Tiba-tiba ayahnya datang, tak tahu ada lubang, langkah-langkah, pup, termasuk mati dalam tu, meninggal. Na'udzubillah. Termasuk juga membunuh tidak sengaja dan tak boleh menerima harta pusaka. Sampai tahap macam tu, nak peliharanya harta tersebut supaya dapat tu benar-benar halal dan benar-benar mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba. Seorang hamba tidak boleh menerima harta pusaka daripada mereka yang merdeka, yakni bukan hamba, walaupun dia adalah waris hamba tersebut. Zaman kita tak ada hamba lagi dah. Zaman dulu, ayahnya meninggal tapi anaknya hamba kepada orang lain. Walaupun ayahnya orang kaya, ayahnya meninggal, tetap anak ni tak dapat harta pusaka sebab dia hamba kepada orang lain. Yang ketiga, berbeza agama. Seseorang waris tidak boleh menerima pusaka pewarisnya jika dia berbeza agama daripada pewarisnya. Salah satu, kalau yang meninggal Muslim, yang mewarisi non-Muslim, maka tak dapat. Ataupun yang meninggal bukan Islam, yang mewarisi Islam pun tak dapat. Yang dikatakan non-Muslim ni sama ada dia murtad, na'udzubillah min zalik. Islam itu mu'allaf. Yang penting salah satunya berbeza agama, maka terhalanglah daripada menerima harta pusaka. Hijab yang kedua iaitu hijab kediri, iaitu halangan yang berlaku dengan sebab kewujudan seseorang yang tertentu menyebabkan seorang waris yang lain terhalang daripada menerima pusaka. Yang ini yang cukup penting bab ni. Dengan sebab adanya anak, maka cucu lelaki daripada anak lelaki terhalang, mahjub. Sebab ada hajib yang menghalangnya. Siapa? Anak tadi. Dengan sebab adanya anak lelaki, adik-beradik lelaki pun terhalang dengan halang. Sedangkan mereka semua termasuk dalam 15, 10 lelaki dan juga perempuan yang berhak mendapat harta pusaka. Tetapi yang layak adalah anak lelaki tadi. Dia menghalang ke semua waris lelaki yang asabah. Sama ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu dapat. Nanti kita akan bincang khas bab seibu ni, dia special sikit, dia dapat 1/6. Kalau ada 2 orang adik-beradik seibu, lelaki perempuan, dia dapat 1/6, dibagi sama rata. Berbeza dengan seibu sebapa ataupun adik-beradik seibu sebapa, asabah. Yang ini mengikut kadar lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bahagian ini yakni hijab kediri terbahagi kepada 2 bahagian lagi. Yang pertama, hijab nuqsan, iaitu menegah seseorang daripada mendapat saham yang banyak kepada saham yang sedikit, seperti terdinding ibu daripada 1/3 kepada 1/6 kerana ada furuk waris, iaitu anak ataupun cucu hingga ke bawah kepada si mati. Contoh yang diberikan dalam kitab ini, seorang ibu dia boleh mendapatkan 1/3 daripada harta arwah anaknya. Tapi disebabkan arwah anaknya ni mempunyai anak yang betul, anak yang sah taraf, anak yang memang hidup lagi sewaktu kematian dia, maka si ibu ni termahjub daripada 1/3 mendapat 1/6. Begitu juga pasangan suami isteri. Suami ikutkan dapat 1/2 daripada harta arwah isteri dia. Tetapi disebabkan arwah isteri dia mempunyai anak, maka si suami dapat 1/4. Tak kira anak tu bersama dengan dia ataupun anak tu dengan lelaki yang lain. Dia kahwin dengan janda. Janda anak 2, janda anak 3. Kahwin-kahwin sebulan tak sempat ada anak dengan janda ni, meninggallah isteri dia.
Berapa suami dia dapat? 1/4. Sebab arwah isteri dia mempunyai anak, walaupun bukan dengan dia, tetapi anak yang sah, anak yang betul kepada si mati. Yang kedua, hijab hirman, iaitu menegah waris daripada mendapat pusaka seperti terdindingnya saudara lelaki seibu sebapa dengan wujudnya abun di dalam warisan dan sebagainya. Hijab hirman ni maknanya dia tegah total semua. Maknanya tak ada dapat daripada banyak ke sikit, tak. Memang tak dapat langsung. Ini berlaku kebanyakan dalam hal asabah ataupun baki. Asabah tertib dia yang pertama mestilah anak. Anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, yang ke bawah. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Ataupun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau tak ada, barulah pergi kepada si ayah. Ayah akan dapat asabah 1/6 campur dengan asabah. Kalau ayah juga tak ada, adik-beradik lelaki akan dapat asabah. Kalau adik-beradik lelaki seibu sebapa tak ada, ada adik-beradik lelaki sebapa dapat juga. Bila ada anak, kesemua ni tadi tak dapat. Jangankan dapat daripada banyak ke sikit, tak, langsung tak dapat, 1 sen pun tak dapat. Jangan nak nyendeng-nyendeng. Wan, tak ada ke untuk pakcik sikit? Cakap dengan anak saudara dia. Tak ada, memang tak berhak. Kalau nak bagi, terpulang. Itu dah pemberian daripada anak ni tadi. Dia nak bagi terpulang. Sebab tu hak dia. Tapi kalau dia nak tuntut, adik-beradik nak tuntut harta arwah abang dia, arwah adik dia contoh, tapi arwah abang, arwah adik ada anak dah, dia nak tuntut juga, tak boleh. Dia dah terhalang hirman, terhalang semuanya untuk mewarisi harta pusaka abang ataupun adik dia tadi. Sebab ada anak lelaki. Sebab tu anak lelaki ni cukup penting. Dulu kalau orang tak ada anak lelaki cukup risau. Sanggup kahwin 2, sanggup kahwin 3. Alasannya sebab tak ada anak lelaki. Itu alasan yang kukuh lah bagi seorang lelaki. Tapi sekarang bukan senang. Minggu lepas saya kursus PPP, penolong pendaftar perkahwinan. Nak orang lelaki kalau nak kahwin, dia kena isi borang 2A. Orang perempuan kalau nak kahwin, dia kena isi nama borang tu borang 2C. Borang 2B ni untuk lelaki yang nak berpoligami. Borang 2B, 2 bini. Bukan 2 bini, 2B tu kebetulan bini kena. Kalau wife tak kena lah, tapi bini tu kebetulan kena B, 2B. Jadi proses nak mohon tu bukan mudah. Sebab tu ramai yang nikah dekat luar, Songkla, ke mana-mana lah. Tapi dalam negara kita kena mengikut proses, kena buat permohonan dan kena melalui mahkamah. Mahkamah, hakim akan panggil. Kalau tuan-tuan ada yang berniat lah, saya cerita, saya bagi jalan. Saya bagi step by step. Isi borang 2B. Ini live ya, alamak. Rumah dengar pula dia ni, bahaya. Isi borang 2B, kemudian buat permohonan. Kemudian mahkamah akan panggil, bukan panggil kita je, panggil isteri kita, panggil bakal isteri kedua, panggil wali kepada isteri yang kedua, dan dia nak tengok sebab apa kita nak kahwin lagi ni. Antara sebab tak ada anak lelaki, boleh. Tak ada anak lelaki, boleh. Sebab itu adalah waris yang mutlak. Anak perempuan boleh tak mewarisi kesemua harta? Tak boleh. Anak perempuan kalau dia ada seorang diri, anak tunggal, dia cuma boleh mewarisi 1/2 sahaja daripada harta ayah dia. Kalau berdua, bertiga, tetapi semua perempuan, maka dia cuma boleh dapat 2/3 sahaja. 1/3 pergi ke mana? Sama ada ayah kepada si mati yang berhak mendapat asabah. Kalau tak ada ayah, adik-beradik lelaki kepada si mati. Kalau tak ada juga, pak cik kepada si mati. Kalau tak ada juga, habis dah ni, semua asabah dah tak ada dah. Waris yang berhak mendapat asabah dah tak ada dapat. Dia akan pergi dekat Baitul Mal. Harta tu akan pergi dekat Baitul Mal.
Formula untuk mengetahui hijab hirman. Kebanyakan hijab hirman berpunca daripada dua kaedah. Kaedah pertama, setiap orang yang berasal daripada punca tersebut, maka punca tersebut menjadi penghalangnya daripada mendapat harta pusaka, kecuali saudara lelaki atau perempuan seibu. Kerana puncanya iaitu Ini saya katakan tadi. Saudara seibu, walaupun si mati ada anak, tetapi dia merupakan saudara seibu kepada si mati, dia juga berhak mendapat 1/6. Kalau berdua, bertiga, lelaki perempuan 1/6, bagilah sama rata. Bukan dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Bab saudara seibu ni cukup special. Kerana puncanya ialah ibu dia. Ibu yang sama tetapi lain ayah. Kaedah kedua seperti yang telah disebut oleh Imam Al-Ja'bari di dalam nazamnya ataupun syairnya. Kedudukan yang terdahulu didahulukan, kemudian kedudukan yang paling hampir selepas keduanya, maka dahulukan yang paling kuat di sisi si mati. Kaedah dia anak, kemudian bapa, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik seibu sebapa, kemudian pak cik dan seterusnya. Itu di kalangan asabah. Faedah perbezaan di antara saudara seibu dengan yang lain daripada saudara-saudaranya di dalam beberapa perkara. Yang pertama, setiap orang yang berasal daripada punca tersebut iaitu ibu, maka punca tersebut menjadi penghalangnya daripada mendapat harta pusaka kecuali saudara seibu. Yang kedua, tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan, mereka dibahagi sama rata. Ini bagi saudara seibu. Sesungguhnya lelaki yang berasal daripada perempuan tidak mewarisi. Akan tetapi saudara lelaki seibu walaupun berasal daripada perempuan, mereka akan tetap mewarisi. Faham tak maksudnya? Lelaki yang berasal daripada perempuan tidak mewarisi. Maknanya cucu lelaki daripada anak perempuan, dia tak termasuk dalam golongan yang berhak mendapat harta pusaka. Dia berasal daripada anak perempuan. Tentukan siapa yang dapat ni cukup detail. Ibnu ibn, anak lelaki kepada anak lelaki. Bintu ibn, anak perempuan kepada anak lelaki. Istilah bahasa Arab. Tapi kalau kita Melayu, cuculah cucu. Cucu lelaki, cucu perempuan. Tak kisah daripada anak lelaki, anak perempuan. Kita panggil cucu juga. Tapi dalam bahasa Arab dia khusus. Bila laluan untuk azan Isyak, lepas tu kita sambung sedikit insya-Allah. Kita sambung sedikit saja. Faedah yang dikatakan kenapa saudara seibu ni dapat juga walaupun si mati ni ada waris yang lebih dekat seperti anak, tetap juga dia dapat, dia tak terhalang. Sesungguhnya lelaki yang berasal daripada perempuan tidak mewarisi. Lelaki yang berasal daripada perempuan seperti contoh tadi, bintu ibn, ibnu bin, anak lelaki kepada anak perempuan, cucu kita, tetapi daripada anak perempuan dia tak dapat. Berasal daripada perempuan tak dapat, tetapi saudara lelaki seibu walaupun berasal daripada perempuan, mereka akan tetap mewarisi. Jadi mereka yang tidak dihijabkan secara hirman, ada 5 golongan yang saya sebutkan tadi. 5 ni dia takkan terhijab, takkan terhalang. Sampai bila-bila pun 5 ni akan dapat, dia takkan terhalang. Siapa dia? Ayah, ataupun tak ada ayah, atasnya atuk, tak ada atuk, moyang, ya, pilih lelaki. Yang kedua ibu, yang ketiga anak lelaki, yang keempat anak perempuan, dan yang kelima pasangan, sama ada suami ataupun isteri. Jadi dalam bab faraid ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran surah An-Nisa, awal-awal surah An-Nisa menceritakan tentang pembahagian harta pusaka. Ayat yang ke-7, kemudian ada yang ke-11, ke-12, ayat yang ke-13. Jadi selepas Allah ceritakan pembahagian harta pusaka, untuk anak lelaki berapa, untuk anak perempuan berapa, walakum nisfu ma azwajukum illam yakul lahunna waladan, bagi kamu suami-suami akan mendapat 1/2 sekiranya isteri kamu tidak mempunyai anak. Ayat yang ke-12 surah An-Nisa. Fa in kana lahunna walahum fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarak. Sekiranya
isteri kamu ini mempunyai anak, maka bagi kamu falakum, bagi kamu suami-suami akan mendapat 1/4. Banyak lagi tuan-tuan boleh semak dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, 11, 12. Tengok ayat yang seterusnya, ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Segala hukum yang tersebut, hukum apa? Ayat ini selepas daripada ayat pembagian harta pusaka. Walaupun tafsir ulama menafsirkan ayat ini untuk keseluruhan. Untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat ini juga ada kaitannya. Tilka hududullah. Sama ada hukum berkaitan dengan zina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Tilka hududullah. Itulah yang hukum tersebut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa zalikal fawzul azim. Wa zalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Ayat seterusnya, ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabum muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Surah An-Nisa ayat yang ke-14. Ayat tuntutan kelebihan mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah berkaitan dengan harta pusaka, pembahagian harta pusaka ataupun apa-apa suruhan perintah Allah tentang solat, tentang puasa, zakat dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Wa may ya'sillah, sesiapa yang mengingkari. Ayat ini selepas ayat faraid, tetapi ulama menafsirkan juga digunakan kepada ayat-ayat larangan yang lain tentang larangan berzina, larangan minum arak dan sebagainya, pun termasuk juga sesiapa yang mengingkari atau derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Surah An-Nisa ayat yang ke-14. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Jadi dalam bab faraid ini, suka tak suka kita kena terima. Rela tak rela kita kena terima. Walaupun pahit, bahagian aku sikit sangat ni. Walaupun pahit kita kena terima. Kerana ini adalah perintah Allah, ini yang telah ditentukan, difardukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran di sebaliknya. Kita mengikut, ada ganjaran, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah. Ingkar, ada balasan, dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tazwil kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.